Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pokok belimbing buluh yang sedang berbuah lebat. Belimbing buluh ini sebenarnya berbuah sepanjang tahun, akan tetapi bermusim lebat bila bulan 3, bulan 4 dan bulan 5. Selepas waktu hujan, musim hujan, panas. Dan biasanya panas yang berterusan, tidak hujan kemudiannya, kerana bunganya akan gugur. Dia akan berbuah banyak. Buahnya pada batang dan pada dahan. Pokok belimbing ini banyak didapati di Malaysia, di Indonesia, juga di negara-negara Asia Tenggara. Buahnya terlalu masam dan jarang boleh dimakan, ataupun ada orang yang memakannya secara mentah begitu saja. Nak buat cicah tu masam sangat. Tetapi ada mengandungi nilai ubatan sebenarnya buahnya itu. Pernah terserempak dengan seorang kawan yang pada tangannya banyak belimbing buluh. Tanya padanya, untuk apa dia makan mentah-mentah begitu? Buat ubat katanya. Dia ada masalah selepas main badminton, dia akan lapse ataupun dia akan hilang sesaat dua saat, akan macam pingsan sesaat dua saat, tak sedar, tak khabar. Ada orang beritahu makanlah buah belimbing buluh ni mentah-mentah. Dan selepas beliau ni mengamalkan, alhamdulillah, penyakitnya itu tidak berulang. Dan pada bunganya juga boleh dibuat ubat batuk, daunnya ubat demam, ubat kuning, buahnya juga untuk darah tinggi, kencing manis. Ada seorang sahabat, bila dia pening kepala, darahnya naik tinggi, dia minum ni jus ini. Bukan jus sebenarnya, jam. Jam itu boleh dimakan dengan roti dan boleh dibuat air, dibuat cordial. Minum tu alhamdulillah lega katanya. Sebenarnya pokok belimbing ini walaupun pokok yang nadir sebenarnya, adalah pokok yang komersial. Banyak kegunaan dia, tetapi tidak ramai yang sedar dan tahu. Apabila kita tanyakan kepada orang biasa, kalau orang sini kata biasa satu sajalah. Satu saja diletakkan dalam gulai lemak kuning ikan. Ya. Dan sebenarnya banyak lagi boleh digunakan buah ini. Contoh misalnya, kalau di Pahang memang tersuolah di 3 daerah ini dilipis raut dan jerantuk dengan sambal hitamnya, sambal hitam Pahang. Di buahnya direbus selama 8 jam sehingga hitam dan kering, sehingga cukup matang, dan ditumis dengan ikan bilis lada, dibuat sambal, dipanggil sambal hitam Pahang. Ada versi basah dan ada juga orang yang buat sambal hitam kering. Juga boleh dibuat serunding atau sambal ikan tongkol belimbing, serunding daging belimbing, serunding ayam belimbing. Kalau orang besuk panggil sambal sambal ayam belimbing, cuka belimbing, belimbing rebus hitam, belimbing kering, jeruk manis, jeruk masam atau pickle, aiskrim belimbing, boleh buat halwa belimbing, acar belimbing, ikan talang, cordial belimbing, jam belimbing, belimbing beku, pasta BBQ belimbing, pasta ikan bakar belimbing, acar buah belimbing, pencicah ikan bakar belimbing, jeruk manis, gulai lemak kuning ikan selayang, gulai lemak telur itik kerabu belimbing, sambal belacan belimbing, budu tumis belimbing, sambal gesek belimbing, ataupun gunakan belimbing rebus ataupun belimbing segar. Sambal tu ditumbuk dengan ikan bilis mentah.
Sambal belimbing tumis hijau, gulai nasi dagang, sayur belimbing ikan bilis, gulai gelama minyak zaitun, gulai lemak cili api, ikan talang masin, masak asam, ikan selayang menggunakan air rebusannya, candy belimbing, gula-gula ya, jus belimbing segar, jus bunga belimbing, sambal hitam separuh masak ataupun sambal hitam nasi lemak, ikan kari asam pedas, udang lemak kuning, pembasuhan ikan darat, dan macam-macam lagi lah ya. Dan sekiranya kita tahu menggunakan belimbing ini, dan belimbing tidak akan lagi terbuang seperti sekarang, bercelabak bawah pokok, tidak ada siapa yang bicara, tak ditanam, orang takut nak tanam sebab sebatang pokok itu berkongsi sampai 4-5 kampung padan dengan sebatang pokok je ya. Kerana tak tahu cara menggunakan belimbing ini. Dan pokok belimbing ini sebenarnya sangat mudah ditanam, mudah tumbuh, cepat berbuah, tahan lama hidupnya, tidak banyak musuh, tidak makan ruang kerana dia naik menegak, mungkin 2 meter sebatang jaraknya. Kalau kita tanam dalam seka tu boleh dapat berapa ratus pokok tu. Jadi dan berbuah seumur. Kalau ada sekiranya ladang belimbing ini, boleh diletakkan kelulut ya dalam kebun itu, kerana akan membantu juga seperti kahwin bunga, membanyakkan, melebatkan buah belimbing, dan akan dapat satu lagi produk, iaitu produk apa tu dipanggil? Madu. Madu bunga belimbing. Walaupun dia mungkin sudah tentunya lebih masam, tapi banyak khasiat-khasiatnya. Jadi banyak sebenarnya kegunaan, fadilat, kelebihan belimbing ini. Pokok rare yang boleh dikomersialkan atau perlu dikomersialkan. Kita boleh sekiranya tidak ada maksud saya, kalau ada tanah tu bolehlah kita buat kebun kan, kita tanam 1,000 pokok, 2,000 pokok, kita seorang yang jaga. Tetapi juga dulu pernah kita usahakan membekalkan ataupun memberi kepada orang kampung 2 batang pokok ini untuk ditanam di rumah, di tepi-tepi dapur, di belakang rumah ya. 2 pokok seorang, dan sekiranya nanti berbuah kita nak beli. Pokok tu pokok dia. Boleh buat apa saja, tidak ada MOU ke, tidak ada perjanjian dan sebagainya. Cuma kalau berbuah nanti jual pada kita akan komersialkan. Itu pada awal-awal projek dulu. Dan pokok itu sudah berbuah sebenarnya. Dalam masa 2 tahun, sebenarnya sekitar 2 tahun, pokok belimbing ini sudah boleh berbuah. Jadi kalau diteruskan usaha itu, diberi kepada orang kampung, kata di Besut ini ada 3,000 buah rumah, dan setiap buah rumah tu ada 2 batang pokok belimbing, ada 6,000. Jadi kita boleh isytihar sebenarnya ya. Besut ni ada ladang belimbing terbesar di dunia, berkonsepkan kebun dalam kampung. Kebun dalam kampung, konsepnya begitu. Dan kalau diusahakan secara komersial, ditanam di satu tempat, bereka-eka, beribu pokok, jadi kita boleh buat agro pelancongan sebenarnya. Kita proses buahnya ini menjadi tidak kurang daripada mungkin 30 produk ya. Buat masa sekarang pernah kita buat 16 produk yang pernah dibuat, dan 9 daripadanya pernah dijual. Jadi boleh dibuat produk. Tidak ada rasanya di mana-mana dunia belimbing buluh itu diprodukkan sampai 20-30 jenis ya. Kemudian kita boleh proses juga
untuk tujuan herba, untuk tujuan perubatan tradisional, dan anak-anaknya juga, biji benihnya contoh, ya. Siapa-siapa yang nak cari benih, siapa-siapa yang nak cari biji benih, siapa-siapa yang nak cari madu kelulut bunga belimbing, siapa-siapa yang nak cari produk-produk belimbing buluh, ya, sampai berpuluh jenis, maka boleh datang ke daerah Besut contoh. Orang-orang yang lalu mesti dia akan singgah contoh. Dia akan singgah cari produk belimbing. Ya. Kalau mungkin akan menjadi daya tarikan juga kepada orang lain untuk lawatan-lawatan berbentuk agro pelancongan, untuk melihat bagaimana memaksimumkan penggunaan ataupun potensi belimbing buluh ini, ya, bermula daripada tanam-tanamannya hinggalah ke produk akhirnya, ya. Jadi belimbing buluh ni sangat boleh dikemusykan. Juga boleh, kemungkinan boleh disarankan ditanam di tepi-tepi jalan ataupun tanah-tanah rizab kerajaan misalnya contoh, ya, untuk menjadi pokok hiasan dan pokok yang menguatkan tanah. Dan itu diusahakan oleh orang kampung menjadi sumber kewangan kepada mereka ataupun MPKK mereka, jawatankuasa kampung mereka, akan menjadi sumber pendapatan. Dan sekiranya banyak, ya, kita akan bersedia untuk beri kursus, ya, beri kursus bagaimana kita nak proses ataupun menjana buah belimbing buluh ni menjadi produk-produk komersial, ya. Buat jeruk saja contoh, sekali kita proses 5-6 jenis jeruk kita boleh buat. Itu dia ni, ya, sangat komersial belimbing buluh.